Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita pagi bersama dengan saya Syairul Islam. Perdana Menteri akan ke Riyadh Arab Saudi bagi menghadiri persidangan tetap di antara Majlis Kerjasama Teluk dan ASEAN pada Khamis. Perbincangan tertumpu khusus mengenai tindakan yang perlu diambil terhadap kezaliman rejim Zionis ke atas rakyat Palestin. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir juga ke Jeddah atas undangan Putera Mahkota Arab Saudi, Putera Mohammed Salman dan OIC bagi sidang berkenaan. Penerangan yang insya-Allah pada hari Khamis ini lengkap sebelum saya berangkat ke Arab Saudi 100 juta yang akan disalurkan khusus ke Gaza untuk tabung kepentingan kemanusiaan dan perubatan. Masalahnya ialah dalam perbincangan kita dengan beberapa negara termasuk Turki dan maklumat daripada Mesir, apa yang dilakukan oleh Israel adalah keengganan mereka membuka sempadan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian pada sesi penerangan berhubung perkembangan terkini krisis Palestin-Israel di Parlimen. Ada di Malaysia juga yang menyatakan suara bahawa kita enggan menghantarkan pasukan tentera. Pimpinan tentera minta saya sampaikan adalah tidak adil untuk mana-mana kalangan dalam penyampaian mesej mereka, dalam tazkirah mereka untuk menyinggung hal ini. Ini bukan keputusan kita boleh hantar dengan mudah. 4,839 hektar kawasan di Sabah dan Sarawak akan dibangunkan untuk projek penanaman padi. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, jumlah itu membabitkan kawasan seluas 2,158 hektar di Beluran dan Kota Belud, manakala lebih 2,000 hektar di Batang Lupar, Sarawak. Pada khidmat saya, Sabah dan Sarawak amat memerlukan modaliti yang sama untuk dilakukan, maka saya ingin mengesahkan bahawa 50,000 hektar yang dimasukkan itu adalah satu perancangan jangka panjang, tetapi setakat ini seluas 4,839 hektar telah disahkan untuk dibangunkan, yang mana 2,159 hektar di Sabah, iaitu di Beluran dan Kota Belud, dan 2,680 hektar di Sarawak, terutamanya tumpuan di kawasan Batang Lupar. Pernyataan itu bagi menjawab persoalan Ahli Parlimen Sempurna Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI yakin tahun 2024 menjanjikan prospek cerah aktiviti pelaburan. Telas Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, prospek tersebut selari prestasi pelaburan separuh tahun pertama 2023 yang mencecah nilai RM132.6 bilion, 60% berbanding sasaran awal. Jumlah tersebut menurut beliau didorong sumbangan signifikan pelaburan langsung tempatan DDI selain pelaburan langsung asing FDI. We want to ensure that it creates spillover to our industries, let it be construction sector or supplier, etc. And third and final one is also to ensure that we increase the economic complexity so that we become, because we are a trading nation, we are an export nation, our trade to GDP last year was 160%. Tengku Datuk Seri Zafrul ditemui pada sesi dialog Plan Induk Perindustrian Baru NIMP 2030 di Ibu Negara. Belanjawan 2024 memperuntukkan sejumlah RM200 juta menyokong NIMP 2030 dengan tumpuan kepada menambah nilai aktiviti pembuatan selain pembangunan PMKS.
Belanjawan 2024 disifatkan inklusif dan menyeluruh kepada pelbagai lapisan masyarakat. Oleh itu, Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Seri Ahmad Maslan berharap Belanjawan 2024 dapat dibentangkan segera ke peringkat jawatankuasa sebelum dilulus serta dibawa ke Dewan Negara. Kita harap tidak ada sebarang halangan untuk belanjawan ini diluluskan kerana dia adalah belanjawan yang baik dan dia juga adalah belanjawan terbesar. Jumlah 303.8 bilion ringgit untuk belanja mengurus, 90 bilion untuk belanja pembangunan, jadi jumlahnya 393.8 bilion ringgit. Jadi apa yang kita lakukan ini, bajet yang terbesar dan sumbangan pada rakyat juga terbesar adalah menunjukkan keprihatinan Kerajaan Perpaduan di bawah PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu dalam rancangan bicara naratif di Angkasa Puri. Kementerian Dalam Negeri KDN giat melaksanakan inisiatif bagi menangani isu keselamatan di seluruh negara tanpa prejudis terhadap sesebuah negeri. Menterinya, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ia berdasarkan analisis isu dan cabaran keselamatan yang merupakan tunjang kepada pembangunan negara. Memberi contoh di Sabah, ancaman keselamatan dihadapi merangkumi keganasan, penyeludupan migran, pencerobohan dan kedaulatan perairan di samping isu pendatang asing tanpa izin. Sementara itu, program pemulihan melalui parol dan perkhidmatan komuniti didapati amat berkesan dalam memulihkan banduan di negara ini. Ia dapat dibuktikan dengan hanya 1 daripada 800 banduan mengikuti pemulihan itu kembali ke penjara. Jadi adanya rumah perantaraan, sekurang-kurangnya mereka paling asas ada tempat tinggal, ada penjagaan. Tapi rumah pengantara bukan sekadar itu. Di sini nanti akan diisi dengan pelbagai program dan aktiviti. Yang paling penting adalah untuk develop skill mereka. Kementerian Pertahanan dan ATM bersedia menggerakkan aset dan anggotanya bagi menghadapi banjir yang dijangka melanda negara bermula November ini. ATM memaklumkan sudah bersiap siaga menerusi op murni untuk menyertai agensi awam lain membantu di kawasan terjejas banjir. Pihak ATM sentiasa bersedia melaksanakan tugas sekundernya untuk bersama-sama agensi awam yang lain seperti Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, PDRM, Pasukan Bomba dan Penyelamat. Kerjasama juga turut meliputi aspek perancangan dan koordinasi tindakan dengan Pusat Kawalan Operasi Bencana yang diwujudkan di setiap daerah bagi memastikan segala bentuk bantuan dan operasi berjalan dengan lancar. Selain itu, Kementerian Pertahanan turut melaksanakan perancangan khususnya operasi pasca banjir di negeri-negeri terlibat serta akan memaklumkan sebarang perkembangan mengenai sebarang operasi berkaitan dari semasa ke semasa. RTM sentiasa komited memberi liputan terbaik dengan memanfaatkan sinergi pelbagai platform sedia ada. Ketua Pengarah Penyiaran, Datuk Suhaimi Sulaiman yakin dengan komitmen warga kerja dalam menjayakan sesuatu rancangan atau liputan berita. Kita akan teruskan liputan kita yang bagus yang kita buat sebelum ini, bukan saja dari segi masa PRU DUN tetapi juga pilihan lari kecil dan sebagainya. Saya rasa kita dah cukup melatih pasukan kita dan saya rasa kita akan teruskan kecemerlangan yang telah kita buat. Yang itu sebab kita raikan pekerja kita pada hari ini untuk memberikan mereka lebih semangat untuk terus ke depan dan menjadi satu pasukan liputan berita ehwal semasa dan juga rancangan yang sangat hebat. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Petugas PRU DUN ke-15 serta Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Sijil penyertaan turut disampaikan kepada kontingen perbarisan Hari Kebangsaan 2023 yang diwakili personaliti dan warga kerja RTM. Saudara, berita pagi diteruskan dengan laporan edisi Sabah. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.